kita ke kita punya soalan pada petang ini. Yang pertama untuk petang lah, selaku orang yang dah lama dalam bidang kepolisian. Awalnya bermula dengan isu Palestin, sekarang fokus untuk isu Syria. Mungkin doktor boleh ceritakan, kebanyakan majoriti kita di luar sana, orang Malaysia kan, bila kita bawa isu Syria, ramai yang beranggapan ini bukan isu kita. Itu satu. Yang kedua, dia akan marah kita lah. Tu orang kat Malaysia ni susah ni, tu gelandangan, bawah jabatan, tu yang tak dapat zakat, tak dapat Baitul dan sebagainya. Kenapa sebenarnya kita perlu bantu orang-orang Syria yang jauh daripada kita? Kita tu boleh kongsi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dahulu saya minta maaf, suara saya banyak dah tak ada sebab bagi kat dia. Tinggal sikit-sikit je lagi ni. Terima kasih first of all, terima kasih kepada pihak MBSB yang memberi peluang kami kedua di sini. Terima kasih kepada donation pertama sebanyak RM50,000. Baik, saya terus kepada soalan ya. Agak masa singkat. Soalan pertama tadi tentang Kenapa kita betul? kenapa yang kedua? Pertama, Kenapa kita kena tolong orang Syria? Benda ni berlaku hampir dah masuk tahun ke-6 di Syria. Mereka ni yang di Syria ni bukannya kawasan, bukan kita nak kata macam merendahkan mereka. Mereka ni bukanlah macam orang Bangladesh ke kan. Mereka ni is a nice country, macam kita ya. Ada accountantnya, ada banknya semua. Tapi bila terjadi macam ni, kalau kita bayangkan kita lah di Malaysia ni, semalam dia ni MBSB, besok tengok MBSB ni lah jadi tak ada apa. How do you feel? Rasa-rasa tak kita rasa, ya Allah ya Tuhan, bagilah orang yang lihat apa yang berlaku pada aku ni datang ke ni. Takkan kita nak biar, kita rasa tak apa, tak tolong, tak apa. Tapi itulah yang berlaku. Tetapi kita kena lihat lah, kita kena lihat bahawa apa yang berlaku di Syria ni, dia berbeza dengan apa yang berlaku di tempat-tempat negara-negara Arab yang lain sebelum pada masa Arab Spring. Macam tadi dah cerita sikit, dia bermula dengan anak-anak sekolah. Dan di Syria ni kita kena tahu sedikit tentang geografi dia lah. Syria, dia adalah sebuah negara Sunni, majoritinya almost 80% Sunni. Pemerintahnya ialah Syiah kan? Dia terbalik pada Iraq. Iraq is the other way around. Dan apa yang berlaku sekarang ini bukanlah benda baru. Tahun 1982, saya masa itu di UK tengah bertulis, saya punya PhD thesis. Sudah berlaku. Bapa kepada Bashar Assad ini, bapa pada Bashar Assad pada bulan Februari, musim sejuk itu, telah menggempur dua tiga bandar besar di Syria, Hama dan Aleppo, membunuh lebih kurang 40,000 orang dalam masa tak sampai sebulan. 40,000. Ini nak cerita sikit, ini lari sikit pada topik tak apa kot kan? Nak cerita ni pengalaman sendiri. Di antara semasa saya buat PhD tu, adalah pelajar-pelajar Syria yang buat master PhD. Dia jadi kawan baik kita di sana, sama-sama Islam. Bila balik, bila kita tanya di mana mereka, dia orang tak tahu. Bila kita tanya, mak, parent, keluarga di Syria yang menunggu mereka pun balik tu pun tak tahu. Maknanya di airport tu dia orang dah hilang. Inilah kerja kerajaan Ba'ath, ya, kerajaan Ba'ath Syria ni. Maknanya kalau siapa saja yang dia nampak terlebih Islamiknya, cenderung kepada benda-benda yang Islam lah kan. Inilah jawapannya. Lebih-lebih lagi kalau dia Sunni, so dia berbeza. Saya juga nak sentuh sikit lah. Di masa 1982 dan berlaku juga sekarang ni, antara yang dibunuh adalah apabila mereka Sunni yang ditangkap itu tidak mahu menyebut syahadah yang diajar. Baik tu bapa dia dulu pun, kalau kita tengok dia conteng-conteng di apa, macam apa dia panggil, yang conteng dan spray kan, la ilaha illa al-watan wala rasul
ila ba'ath. Ba'ath tu parti dia, watan negara dia. So kadang-kadang bila orang tanya saya, siapa kita nak tolong Arab bergaduh sama-sama sendiri kan? Sama-sama Islam, kan Arab Islam dan Islam bergaduh. Saya kata kalau macam itulah dia punya syahadah, adakah mereka Islam? Kan? Nilai sendiri lah. So Bashar Assad, Hafiz Assad ini adalah kelompok Syiah Nusairiyah yang juga dianggap murtad oleh pihak Syiah. So dia bukan saja Syiah yang tak kita iktiraf dalam Islam, berlawanan dengan Sunni. Dalam Syiah pun dia dikira murtad. Ini manusia ni yang menganggap Ali sebagai itu. Okey, dia berapa minit ni? Saya seorang cakap. Tahu, cakap sama Habib tak apa. Saya nak cakap sikit. Saya 2 minit je, saya 2 minit je. Okey lah, itu intro je lah. Okey. Boleh? Boleh. Di sini? Boleh. Berdiri kat sini? Sini. Sebab saya dah cakap, kalau nak cakap pasal Syria, pasal Palestin, jangan bagi saya cakap 5 minit. Okey, terima kasih Dr. Zahir. Sedikit pandangan daripada Dr. Zahir. Tadi kalau kita lihat beberapa hadis daripada Rasulullah SAW kan, hampir 40 hadis Rasulullah menceritakan secara spesifik tentang bumi Syam ataupun pada hari ini negara Syria dan juga Palestin tersebut. Jadi kita kepada panelis yang digemari ramai lah, iaitu saudara Faizal Tahir, kita lihat apa yang saudara Faizal buat di ketika ada lagu yang saudara share di Instagram dan juga Facebook kan, tentang apa yang berlaku di Syria. Dan juga saudara Faizal pun pernah bersama dengan Aksan Sharif pada saya rasa 2010 kan, ke misi melihat pelarian Palestin di Lebanon, dan juga beberapa kali ke melihat pelarian Syria di Jordan. So mungkin ada something yang special sebenarnya isu Syria ni daripada saudara Faizal yang boleh dikongsikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Maju liput saya di sini bagi saya masa untuk bercakap. Saya tak pernah bercakap sebenarnya sebab tu saya menyanyi. Sebab saya ni pemalu sebenarnya. Terutama saya dengan bapak saya. So, tapi Alhamdulillah saya diberi peluang untuk benda macam ni. Boleh share sikit apa yang saya tahu. Mungkin pengalaman saya tak sedahsyat pengalaman bapak saya yang pernah masuk Gaza sendiri apa semua. Mungkin orang, saya tak nak orang expect yang saya punya cerita dahsyat macam saya pernah pergi tengok tempat tu kena bom ke, lari pada musuh ke apa. Tak, saya punya pengalaman is just going to the refugee camps apa semua, mendengar cerita dari intahan diorang apa benda semua. So mungkin cara saya punya saya ditarik masuk ke dalam isu ni lain, dia punya jalan dia. Tuhan bagi saya jalan yang lain kan, dari muzik apa semua. Dan saya dapat tahu pasal penderitaan orang Palestin atau Syria. Tuhan bagi cara yang lain untuk saya terlibat dengan macam ni. But of course sedikit dia punya awareness tu datang daripada ayah saya. Mungkin 7-8 tahun lepas saya sibuk dengan muzik, saya semua seronok dengan muzik dan semua. And tak fikir sangat pasal benda macam ni apa semua. Because terus terang saya cakap betul, macam orang-orang yang macam kita yang mungkin mempunyai hati dan perasaan yang senang tersentuh akan tak terasa nak membantu kalau macam ni. Tapi saya cakap terus terang tak semua orang macam ni sebenarnya. Sebab saya ada je kawan-kawan ramai yang selebriti pun sama. Diorang punya alasan macam buat apa kita nak sibuk tolong diorang, kita buat hal kita sendiri lah. Itu semua nanti Tuhan dah kata diorang menang lah. Kan ada orang macam tu, saya tak tipu. Selebriti ramai macam tu, kita buat apa sibuk, biar diorang settle sendiri lah, yang bukan masalah kita. So pada saya, biarlah orang-orang macam tu, biarlah kita just buat apa yang kita boleh buat, create awareness. Dan saya sendiri sekarang ini, itulah yang saya buat tiap-tiap hari. Apa yang saya boleh kongsi dengan orang di Instagram, di Facebook saya, walaupun kadang-kadang ada konten yang merepek sikit dari saya, tapi saya rasa okay, once in a while kita nak bagi orang interested dengan apa yang kita post apa semua. So satu benda yang saya boleh katakan, macam Dr. Tahir cakap tadi, macam apa saya cakap tadi, it's hard untuk kita nak bayangkan kalau Malaysia ni satu hari jadi macam Syria tu. Tapi terus terang saya katakan it is a possibility, walaupun kita tak nak minta dijauhkan Auzubillah min zalik. Tapi Syria was a very very beautiful country. Sebab saya pergi sana duduk dengan dia punya pelarian semua, kita orang pernah duduk berkemah, ada orang dekat tengah padang pasir dekat Jordan tu, dekat dia punya refugee camp tu. Dia cerita semua. Saya cakap satu grup tu dengan kawan-kawan saya, Noh Saleh, Miss Nina,
Aizat Hamdan, Muaz Zumi, kita orang memang tak boleh menahan air mata tu, memang teruk gila sangat lah. Ada satu sesi tu kita orang dengan pelarian tu memang rasa macam apalah yang selama ni aku buat kan. Orang ni macam dia cerita yang ada satu tempat refugee camp ni, kita orang punya movement ni fokus kat refugee camp tu. Dia punya macam penghulu, dia nama dia Abu Abdullah. He was a millionaire. Dia millionaire. Dia ada satu firm engineering atau architecture, and he was earning millions every month. Tapi one day dalam sekelip mata rumah semua kena bom apa semua, tahu-tahu dah berjalan beratus-ratus kilometer berlari ke Jordan. So dia kata dalam sekelip mata benda tu hilang, dia tak pernah sangka, nobody expected it. Family semua hilang, sampai hari ni hari yang tak jumpa semua, tak tahu apa jadi apa semua. Tapi dia masih boleh bersyukur. Alhamdulillah ada juga tempat dia boleh duduk walaupun dia dalam keadaan pelarian, tapi dia boleh duduk dan membesarkan anak-anak dia. Cuma yang sedih sebab dia kata Syria ni was such a beautiful country. It was such a I think saya pernah tanya kawan-kawan saya yang pernah pergi sebelum jadi civil war ni, diorang kata diorang boleh iktiraf yang Syria is one of the most beautiful countries in the world. Memang cantik, and dia punya industri pun sangat bagus, and ramai sebenarnya apa orang kata yang bijak-bijak yang macam I'm not sure, maybe ada tak tahu Steve Jobs tu pun anak pelarian Syria kan. And then sekarang pun macam saya tengok a lot of people yang berjaya macam dekat luar negara, dekat London, kat US, ramai daripada orang pelarian sebenarnya, pelarian Syria. Footballers pun ramai pelarian Syria sekarang yang tengah naik kan. So pada saya tak salah pun walaupun kita duduk jauh, walaupun kita ni Asia, diorang tu Middle Eastern, Arab sesama Arab, dan kita tahu pasal cerita diorang, apa masalah susah sangat kita nak tolong orang. So kalau ada orang nak pertikaikan kenapa kita tak sibuk tolong orang kat sini, saya rasa dekat sini dah banyak with all due respect bersepah bermacam-macam NGO untuk tolong kita punya orang-orang yang gelandangan ke, yang homeless ke, anak yatim piatu. Bukannya orang-orang macam saya dan bapa saya tak kisah, tetapi saya rasa apa yang berlaku di Syria ni dan Palestin lebih memerlukan perhatian kot. Sebab ini benda-benda yang memang saya rasa kalau kita rujuk pada Al-Quran pun ada diberi cerita-cerita ataupun tanda-tanda benda-benda macam ni akan berlaku, tetapi kita sesama Islam kena tolong apa benda semua. So macam saya sendiri, I just hope, saya harap saya dapat memberi lebih lagi kepada isu ni, but I cannot do it on my own. Kalau saya seorang pergi dengan grup saya 5-6 orang, 12 orang pergi, apa sangat yang akan boleh buat. So I just hope semua orang kat sini, walaupun saya tak ada cerita saya kena lari pada orang nak tembak saya ke apa ke, tak menarik sangat besar, I just hope semua orang lebih terbuka untuk everyday mencari cerita-cerita macam ni. Sebab to be honest, kita punya news people kita tak interested nak tunjuk benda macam ni. News people kita tak interested, to be honest. Well, orang tak interested lah, itu je lah saya boleh cakap. Dia tak interested, so kita lah cari. So siapa yang belum follow saya kat Facebook, Instagram, kalau nak tahu follow je lah saya. Saya akan mencuba yang terbaik untuk update semua. Sebab every day, I'm very sure every day benda ni berlaku. Even semalam pun kita sibuk Syria. Bila kita sibuk Syria, a few days back sibuk dekat Palestin pula. Tentera Israel nak try masuk Al-Aqsa, tak silap saya, kacau orang. So there is always something going on. Dan macam saya pergi Jordan itu, kita masjid dekat sana susah sangat nak jumpa. Saya pergi dekat Jordan dengan Egypt, masjid terlalu senang nak jumpa. And macam kat Syria pun sama juga. And diorang hancurkan masjid-masjid ni, orang nak pergi beribadat benda semua. So kita yang ada masjid kat sini, saya harap kita semua lebih banyak luangkan masa untuk ke masjid lah. Nanti bila jadi macam tu baru kita mencari masjid. Itu je lah. So saya mengajak semua untuk lebih aware dengan isu ni. Saya tahu, saya sendiri banyak yang tak tahu tentang isu Syria dan dia punya roots dia, akar umbi dia. But I think kalau kita ada masa, there's always internet, Google, if you want to understand, and lebih prihatin lah. I know we have other issues here, banyak yang perlu ambil tahu kat sini. But this is something yang saya rasa as a Muslim
And it's more than, for me it's not just Muslim, it's not just about Islam. Sebab saya share benda ni dengan kawan-kawan Chinese saya, kawan-kawan Indian saya, and diorang tak tahu benda ni, and they are interested to help. And to be honest, I as a Muslim, as a human being pun, kalau benda ni yang tak terjadi ni pun bukan terjadi ke orang Islam, I will go and help. So think as a human being yang dah diberi kepada Allah, dah beri kepada kita perasaan simpati, perasaan harus membantu, because we never know, one day dengan sekelip mata kalau Allah kata kun fayakun, your country will be like this, it will happen. Itu saja. So kita yang ada kepercayaan yang kuat pada Allah, pada saya satu benda je, bila orang susah kita tolong. Bila orang susah kita tolong. Sebab we never know bila kita akan susah. It's very simple. Itu saja saya punya pegangan. Terima kasih buat orang pemalu cakap. So soalan Datuk Tahir ni pun Fazal Tahir dah jawab sikit lah, Dan satu benda yang menarik juga yang saya nak kongsi, masing-masing sibuk kenapa kita perlu tolong orang Syria dan sebagainya. It's a fact sebenarnya. Semua mungkin pernah tahu tentang apa yang berlaku beberapa bulan lepas, tentang gambar seorang kanak-kanak 2 tahun yang bernama Aylan Kurdi yang terdampar di pantai di Turki. Aylan Kurdi ini salah seorang yang lebih kurang 2,300 orang yang lemas, pelayaran Syria yang melarikan diri untuk melarikan diri ke Eropah. Dan route dia adalah akan melalui Laut Mediterranean, akan sampai ke satu pulau, dia punya transit di Greece, Pulau Lesbos. Dan di pulau ini, antara NGO yang aktif menyambut pelarian Syria yang beragama Islam ini adalah NGO daripada Israel. Anda boleh search NGO ini. Dan itu satu bentuk yang bila kami di Michael, aku rasa muhasabah. Kami kena melakukan lebih lagi sebenarnya. Kerana ada orang, ini Israel lah kita cakap tentang negara yang sangat kejam dan sebagainya, tapi mereka yang diharapkan membantu. Jadi di mana sebenarnya kita? Jadi mungkin Dr. Tahir boleh kongsikan sedikit pengalaman kita dalam bulan Ramadan ni kan. Dan Alhamdulillah Dr. Tahir beberapa kali ke Syria, 2 kali Dr. Dan ada sekali ketika menyambut Ramadan di Syria, pernah hampir dibom kan. Sihat lagi Alhamdulillah. Jadi mungkin Dr. Tahir boleh cerita sikit pengalaman kena bom tu macam mana dan sebagainya, lari ke apa ke. Boleh kongsi sikit. Baik, sambung sekali lagi Tadi satu soalan belum jawab saya. Boleh. Saya jawab sikit soalan baru ingat tadi. Kenapa kita sebut-sebut tolong jawab pasal Syria, Palestin kan? Faizal lah sebut tadi sikit. Dia nak cakap apa yang saya nak kongsi lah. Dia amat berbeza lah kesusahan orang di Malaysia, di negara kita sendiri, dengan orang yang susah dalam lari, dalam keadaan lari daripada kekejaman ini, berbeza. Kalau di Malaysia, bukan kita tak tolong. Sebenarnya MyCare, kita ada beberapa agensi di bawah MyCare. Salah satunya ialah NICE. NICE is Nusantara Care. Nusantara Care. I stand for something, tak ingat dah. Dan kita juga di bawah bersama-sama dengan MyCare, kita ada I Bantu. So di dalam Malaysia sendiri, masa banjir di Kelantan, cuma tu kita pergi bantu. Masa gempa bumi di Sabah, kita pergi kan. Bukanlah tak ada langsung, ada. Tapi kita bantu tu mengikut kadar lah. Kita bantu tu membantu apa yang NGO lain buat, dan juga kerajaan pun ada upaya untuk membantu mereka. Okey? Ada kerajaan bantu, kita tolong bantu. Di Syria dan juga di Palestin lah, saya tak mahu lupa Palestin. Di Syria, siapa nak bantu tu kan? Saya kata mereka nak harap kerajaan yang memburu mereka. Mereka lari ni kerana kerajaan sendiri merosakkan negara dia yang cantik. Kerajaan sendiri yang membunuh rakyat dia sendiri. So dia nak minta bantuan kat siapa? Dia nak minta bantuan dengan jiran ni pun sama juga. Tapi orang sakit di sini yang bersamamu ke apa, ada jiran yang boleh bantu, yang sedar. Ada jiran kita tak kurang, kan? Boleh hulur duit, boleh. Tapi that's not happening in Syria. Everybody is taking care of themselves. Macam mana dalam Quran Allah sebut keadaan bila hari kiamat, tentulah nak bayang sikit kan. Kita tahu dah haram. Ada anak-anak tinggal yang sedang menyusu pun kita tinggalkan. Itulah keadaan di Syria. Okey. So berbeza lah. Bantuan di Syria terbagi tu di dalam perspektif yang berbeza. Di antara timur dan barat dan lain sebagainya. We are not comparing orange to orange or apple to apple. Right?
Okay, back to the question just now. Soalan Ramadan di sini. Ramadan. Ha. Saya sebelum ke Syria, saya ke Gaza lah. Sebab Michael ni dulu asalnya Aqsa Sharif, ya, tuan dia Gaza. Tapi bila 2011, bila berlaku ni semua, so kita terpaksa juga bantu saudara-saudara kita di Syria dan negara lain di Iraq. So di Syria ni, okey, saya masuk ke Syria 3 kali. Yang pertama saya masuk tu yang saya kena kongsi sikit ialah 2013 Ramadan 2013, 10 hari terakhir Ramadan 2013. Dan kalau tadi tengok tadi gambar budak-budak yang ada macam tangan kan, itu adalah kesan apa tu? Tahu tak? Kesan bom gas sari yang dia bom kan pada bulan Ogos. Bulan Ogos tu ialah bulan Syawal. 2 minggu masuk bulan Syawal. Kami balik seminggu benda tu berlaku. 2 minggu kami balik dari Syria, benda tu berlaku. Dan nak cerita ni semasa Ramadan di sana. Kalau nak share ni macam mana ya, nak mula ni. Ya. Kami masuk melalui Turki. Ya. Turki alhamdulillah semua makan sedap, duduk hotel. Lepas itu menyusup masuk ke dalam Syria. Sebab Syria bukan macam Gaza, dia ada satu pintu saja boleh masuk. Tapi Syria ni adalah satu negara yang besar. Itu sebab kita lihat pelariannya dikelilingi negara-negara lain. Di Turki sebelah atasnya, di Lebanon, di Jordan, di Iraq. So dia boleh lari banyak tempat. So bila bulan Ramadan, masa bila kami masuk itu, sebelum masuk kita dah tunggu pelarian. Ini nak cerita juga. Bila di Syria, pelarian ni ada 3 jenis. Satu, pelarian yang lari daripada Syria, keluar pada Syria. And that is really refugees. Itu pelarian. Tapi ada juga pelarian yang lari daripada katakanlah bom kota baru, dia lari ke Shah Alam. Pelarian juga, tapi dia tak keluar pada Syria. And these are called IDP, internally displaced person, or internally displaced people. Okay. Ini yang lari ni, dia lari daripada tempat yang tentera Bashar al-Assad suspect ini geng-geng Sunni yang memberontak, dia kena bom, dia lari tempat lain. Ini IDP, IDP. So saya masuk itu kebetulan ini adalah kemah-kemah yang lari daripada tentera Bashar al-Assad ini. Dan Singapura ada bawa komputer aku pada bawah, tapi saya tak ada bawa. Nak tunjuk gambar dhaifnya keadaan pelarian kemah-kemah di Syria ni. Di satu kemah tu kami nak tengok dia punya klinik. Ini satu kemah tu dijadikan klinik. So kami dulu tengok klinik, dicek sebanyak masuk 7. Kami bertujuh masuk. Termasuk 2 orang doktor. So yang doktor dicek ubat-ubat tu dah almost already expired. Dan ubat yang ada ubat apa? Ubat Panadol. Dia orang bukan sakit kepala. Ya, pelarian ni bukan sakit kepala, dia sakit lebih dari itu. Tapi itulah keadaan. Kemahnya dengan berlantaikan tanah. Kan? So kami duduk cek tu, kami nak tanya mana doktornya. So kami sebenarnya nak tunggu doktor tu, ada orang jalan tempang pakai tongkat. Saya ingatkan dia pun pesakit juga. Nak dapat rawatan, ini lah doktor. Semua tu ada gambar. Saya tak ambil gambar tu. Ada orang doktor sendiri pun sama macam refugee. So kami melawat beberapa perkemahan. Ada yang okey, yang dapat bantuan daripada United Nations. Tetapi ada yang sangat tak ya. Yang lari ni supaya dia orang tak tahu di mana kemah ni berada. Mereka ini sangat-sangat. Saya nak gambar tak boleh. Kalau tengok gambar boleh tengok gambar kan. Gambar tak ada, nak cerita pun susah. Pernah berjumpa dengan budak-budak kecil ni, anak-anak Syria ni. Kalau kita pegang kepala mereka, rambut pegang, saya rasa saya pernah cakap, ini cuba rasa rambut dia orang. Ini rambut ke berus besi? Keras. Tak pernah mandi berbulan. Mungkin tahun, tak tahu. Dengan giginya kuning. Padahal mereka ni bukannya budak kampung, bukan budak-budak apa. Mereka ini daripada mana? Yang bapaknya kerja engineer dulu mungkin, businessman. Itulah keadaan sekarang. 5 tahun, bukannya 5 bulan, bukannya 5 minggu,
Bukannya 5 hari. Macam kita berkemah 5 hari boleh lah, seronok lagi kan. Tapi 5 tahun kita nak rasa macam mana. Satu kemah saya pergi tu, air najis. Air najis yang dibuat jadikan apa? Tandas mengalir ni. Di situ lah budak-budak bermain. Cuba kita bayangkan rumah kita. Toilet kita 5 hari. Flush keluar balik, apa rasanya? Kita lah. Sanggup nak duduk dalam rumah 5 hari lah. Tapi ini 5 tahun. Inilah keadaan di sana. Bulan puasa lah. Nak solat, kami nak solat. So air kena ambil daripada bawah tanah. Kena ambil air bawah tanah. Tak apa, pam banyak. Pam tak jalan. Sebab pam tak jalan? Pam jalan guna apa? Kena diesel. Diesel tak ada. Diesel kena sekat. Kerajaan tak masukkan. So, macam mana air? Tunggu air, tangki datang. Boleh lah. Ya? Ini pengalaman saya. Saya juga melawat satu dia panggil Central Kitchen. Central Kitchen ni dia masak untuk pelarian. Dia masak tu setiap hari untuk 17 ke 7,000 lah. Setiap hari dia kena masak untuk iftar dan sahur. So saya tanya, ada tak caterer kat sini yang boleh masak tiap-tiap hari 7,000? Tak tahu kata. 7,000 setiap hari dia masak. Alhamdulillah banyak NGO yang bantu makanan tu lah daripada negara. Okey, kebanyakan tu. Ya. Kalau nak cerita saya tak ada cerita pasal macam mana. Okeylah cuma gitu. Okey, terima kasih Ustaz Zahid. Dan mungkin soalan ni untuk Saudara Faizal. Mungkin Saudara Faizal tengok saya ramai orang follow kat saya pun follow 1,700 dah. Faizal dah tengok kat Facebook 1 juta lebih. Faizal boleh gunakan manfaatkan populariti untuk kongsi kan dengan dengan rakyat Malaysia. Tapi macam mana tak kalau untuk kami ni kan, macam orang ni kan, sama-sama kat MSP ni kan, apa sebenarnya peranan yang boleh dimainkan untuk membantu di mata Faizal? Apa sebenarnya yang kita boleh bantu sahabat-sahabat di sini? Okay, terima kasih. Itulah ada setengah orang tu memang bernasib baik. Alhamdulillah macam saya ada follower yang ramai. Tuhan buka saya jalan untuk jadi seorang public figure. Boleh dapat follow yang ramai dekat Instagram, Facebook. Dan disebabkan itulah saya rasa saya ada peranan saya. So yang macam cakap tadi yang follow 1,000, itulah saya. Ramai. But honestly, okay, saya nak cerita sikit pasal tadi tanya apa yang orang lain boleh buat. Saya rasa banyak yang saya boleh buat. Saya cakap sikit lah. Masa saya pergi sana dekat kamp pelarian Syria ni, saya borak dengan dia punya penghulu Abdullah ni tadi, dia punya ketua ni. Dia kata sebelum jadi benda ni, diorang tak tahu pun Malaysia ni wujud, diorang tak tahu Malaysia tu apa benda. Diorang kata macam apa benda, Malaysia ni apa benda. Sebab orang Malaysia lah, diorang ingat kalipak ke kan. Diorang macam ingat, macam Malaysia ni dari mana orang Malaysia datang ni. Sebab terlalu ramai orang Malaysia yang membantu diorang. So tak maukah kita ni yang untuk diri saya lah saya cakap, yang saya rasa everyday saya ada buat silap, saya ada buat dosa yang saya tak sedar. Tak maukah kita didoakan oleh orang-orang yang teraniaya ni, yang kita tahu orang yang teraniaya ni doa orang mustajab, Allah akan makbulkan orang. So every time saya pergi, 2 kali saya pergi, 2 tahun saya pergi, diorang akan doa non-stop untuk kami punya grup kat sana. Dan alhamdulillah saya rasa saya punya experience sebelum pergi sana, the one thing is sebenarnya saya ni tak ada apa-apa yang perlu dikomplain pun. Saya duduk Malaysia, orang nak komplain pasal politik, orang nak komplain pasal jalan teruk. Masya Allah, saya cakap kalau pergi sana tengok sendiri, you will feel that ya Allah ya Tuhan, ku berdoanya aku duduk kat Malaysia walaupun ada problem semua. But after saya pergi sana, bukan saya nak cakap saya tak nak ambil tahu langsung, tak nak ambil tahu langsung pasal keadaan politik, keadaan ekonomi sini, ambil tahu. Tapi dia punya rasa bersyukur dan sabar tu lain. So pada saya, apa yang saya nak kata kat sini, you can do anything you want. Jangan takut. Saya pergi sana, student Malaysia umur 23-24 dah buat NGO. Ada seorang kawan saya kat sana, Musa Nuwairi nama dia. Dia buat tangisan
tangisan Syria di bumi Jordan. Saya punya bos lagi seorang Fatih Hashwik, dia buat one more for them. Sangat muda dan orang-orang ini sangat kecil, lebih kecil daripada saya. Tapi diorang tolong orang Syria kat sana, diorang habiskan duit diorang untuk buka sekolah, untuk bagi electricity, untuk tolong bangunkan penempatan yang lebih baik untuk diorang. Diorang ni semua 10-15 tahun lebih muda daripada saya. Saya cakap, astagfirullahaladzim, apa saya buat selama ni? Atau mungkin umur saya baru 25, saya tak sedar. Baru saya start kan? I don't know kan? But Alhamdulillah ada juga Tuhan bagi jalan untuk buka hati saya untuk sedar yang sebenarnya banyak boleh buat. Kalau lah dikatakan saya ni hari ni confirm cancer, esok saya mati, I will still use the last few hours of my life untuk tolong orang-orang ni pada saya. So you can do so much. Do not be scared. Macam okey lah, saya cerita sikit pasal dah hujung Ramadan ni. Bukan saya nak kata bagi all the money to my care ke apa. Bagi sikit-sikit, there's my care, ada saya my one moment for them group, ada group-group lain. So bagi sikit-sikit, I don't think it's that much. Macam kita yang bergaji ni RM10 sehari bagi this organisation, RM10 bagi sehari di another organisation. So pada saya there is so much you can do, even with RM1. Mungkin kalau ada yang fikir macam nanti macam Faizal Tahir nak followers juta lebih juga Facebook, mungkin itu sedikit susah. Tetapi there are people who are willing to help you to get there. Macam saya, macam bapak saya, macam Fatih Hashwik for them ni, macam saya cakap Hussein Musa Nawaidi tadi ni. And there's so many more. Saya rasa kalau saya cerita tak habis, saya sebut nama orang-orang Malaysia, student-student Malaysia yang sangat muda kat sana, yang dah buat kerja-kerja untuk pelayanan Syria ni, yang tak rasa nak balik pun. Ada baru-baru ni saya pergi kahwin seorang pelayanan Syria, Alhamdulillah. So for me, kita yang senang kat sini, walaupun benda ni sangat klise kita selalu dengar, tapi buka-bukakan hati untuk tolong orang sana, sebab mereka ni orang-orang yang teraniaya sangat. They have nothing left. Lagi dihalau daripada negara sendiri, pada saya adalah benda paling teruk yang boleh terjadi pada seseorang. You imagine all of you, kalau tiba-tiba dihalau daripada negara sendiri, kita nak lari pergi mana? Pergi Indonesia, pergi Thailand, pergi Vietnam. Do you want people to help you? It's very simple. Jawapannya mestilah yes. Itu saja. Maybe saya punya cerita lebih direct, macam bapak saya cerita pengalaman kat sana. But for me, it's more on having the heart and untuk membantu orang-orang yang dalam susah ni. And kita ni tak tahu kita punya, untuk diri saya juga tak tahu berapa banyak dosa kita apa semua. But untuk membantu orang-orang yang sangat teraniaya ni, dan mereka mendoakan kita kat sini, Masya Allah, saya tak tahu. Saya hari tu masa ada satu session dengan pelarian ni, kami suruh duduk ramai-ramai, dia doa on the spot untuk saya dengan orang-orang saya ni. Dan satu Malaysia kata, ya Allah, ya Tuhan, kau tolonglah bagilah Malaysia ni satu negara yang makmur, yang takkan terjadi macam kami. Saya sebab kita ni kadang-kadang tak sedar komplain. Every day komplain. Kita hari kita komplain. Tapi ada orang yang lebih teruk susah. Every day kita komplain. Tersekat dalam trafik jam sekejap pun nak komplain. Tapi kalau kita pergi sana, diorang tak ada apa-apa. They have nothing. So prinsip hidup saya lepas saya pergi sana, ambil apa yang kita perlu je. Kita kerja, ambil apa yang kita perlu je. Kalau siapa yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji, pernah pergi tengok rumah Rasulullah SAW, rumah dia kecil aja, rumah dia kecil. Kadang-kadang kita kat sini semua terkejar-kejar, nak berlumba dengan kawan-kawan. Oh, kau beli kereta, aku nak beli kereta besar daripada kau. Semua nak berlumba-lumba tunjuk kekayaan. Aku nak besar, rumah aku lebih besar daripada jiran aku. What is this? Saya tak faham. Sedangkan kita semua diajar dari kecil, Islam is bersederhana. Tapi masih saya jumpa kawan-kawan yang bila saya bawa cerita macam ni, ini masalah dia orang kot, bukan kerja sendirian. Saya pun nak kerja kekayaan dunia apa semua. Itu saja yang saya mampu cerita pada semua orang hari ini. Sebab saya lebih, mungkin saya tak banyak experience macam bapak saya masuk sini ke sana apa semua. Tetapi saya pergi ke kamp pelarian pun, saya tengok keadaan yang Masya Allah, apa lagi aku nak komplain hidup aku ni. Setakat benda-benda kecil dalam hidup ni. So pada saya, try lah tanamkan dalam diri, take what you need only. Ambil apa yang kita perlukan sahaja. Yang lebih tu bagi pada orang lain. Sebab rezeki kita, rezeki orang lain juga. It was benda tu, it's a cycle.
It's a cycle. Kita bagi ke orang lain, orang doa untuk kita dapat lebih. So tak perlulah keduduk sangat, tak perlulah rasa nak compete dengan saudara mara, dengan kawan-kawan. Aku nak kita lebih besar daripada kau, aku nak buat lebih besar daripada kau. Ambil apa yang cukup. So yang sebelum itu kita bagilah. Itu saja yang saya boleh cakap. Okay, terima kasih saudara penyertai. Bukan mengurus ya. Alhamdulillah, masa pun dah sebenarnya mencuburi kita dan saya rasa penerangan daripada dua-dua panelis sangat berdasar pengalaman pribadi oleh Faizal sendiri dan daripada kami MyTech, kami menyediakan ruang dan peluang untuk saudara-saudari untuk bersama dengan kami ataupun bersama dengan saudara Faizal melalui Iwan Formula Kodam, kita boleh melakukan sesuatu sebenarnya untuk membantu sahabat-sahabat kita di sini. Kerana kita mahu apabila kita sudah mati kelak, kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebenarnya yang selalu bila kita jumpa sahabat-sahabat kita sama ada daripada Palestin dan juga Syria, ada yang berkata, jangan sampai engkau dah duduk depan pintu syurga, kami bertanya kepada anda, apa yang engkau dah buat untuk membantu sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Palestin? Apa yang engkau telah lakukan untuk membantu sahabat-sahabat kita di bumi Malaysia? Kerana tanah Asyam ini adalah tanah yang diberkati, yang pertama, dan tanah para Anbiya untuk kita orang Islam. Jadi secara rumusannya, saya boleh katakan, gunalah apa sahaja ruang media yang kita ada, bantu mereka-mereka ini dan teruskan bantu, sebarkan luas tentang isu ini kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, insyaAllah. Jadi ada apa-apa last pengumuman daripada doktor ataupun Faizal? Cukup Saya tambah sikit. Sorry sikit je. Saya just nak conclude, mungkin masa tak banyak hari untuk kita bercerita. Kalau nak live test, sebenarnya banyak tunjukkan klip bagus semua supaya orang boleh rasa. Kadang-kadang kita cakap ke orang nak dengar sangat, orang nak dengar saya nyanyi juga. But basically, I will do my part. Sebab sikit saya tambah, macam ada orang bertanyakan, Faizal, kau ni buat benda macam ni sebab kau ikhlas ni, kau nak popular. Pada saya tak kisahlah, tak payah persoalan pada saya, lagi saya popular, lagi saya famous, lagi bagus sebab saya dapat ambil benda yang baik. Sebab saya sedar itulah saya punya peranan sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang manusia. Peranan saya, kenapa Allah bagi saya jadi seorang public figure yang ramai follower, rupanya bukan untuk berseronok-seronok nyanyi melalak terpekik penolong atas pentas je, tetapi untuk mengajak orang buat kebaikan. So saya minta kepada semua orang yang selalu buat Facebook ke Instagram ke, asyik nak like dan repost gambar-gambar yang tak perlu repost, benda-benda yang tak perlu nak share. Lebih eloklah kita follow MyCare, Facebook. And saya pun ada buat movement saya sendiri, I Am Faithman, yang bagi sebagai promo tiba-tiba lah. But basically Faithman saya ni mungkin ramai tak tahu lagi, saya masa AJL itu ada keluar kan. So Faithman saya ni bertujuan untuk amplify, untuk membesar-besarkan lagi segala efforts NGO atau sesiapa sahaja yang nak membantu taksasi Syria ke, Palestin ke, gelandangan ke, anak-anak Cawkit ke, orang yang susah kat Sabah Sarawak ke, pedalaman ke, yang tak ada education. Faithman ni peranan saya adalah untuk amplify efforts orang. So kalau ada sesiapa yang tak ada the crowd ataupun tak ada audience atau follower yang besar macam yang saya boleh berikan, boleh menerusi Faithman. So I will help all these NGOs to amplify because I have the followers untuk sebarkan benda ni. And then one for them, Fatihah Syuib, please support these people. Tangisan Sikari Bumi Jordan ni semua boleh cari dekat Facebook. And then baru-baru ni saya ada tolong post satu suami isteri dari London yang sanggup tinggalkan bisnes mereka selama sebulan tak balik London tengok rumah. Mereka dari London pergi ke France di mana ada satu kamp pelarian yang ada 5 atau 7,000 orang pelarian. Bertungkus semua suami isteri ni tinggalkan bisnes orang tinggalkan semua yang ada dekat London, pergi memasak untuk refugees ni dekat kamp pelarian ni. Every day diorang hanya mampu untuk masak untuk 1,000 orang je. Lagi 5-6 ribu orang tu tak tahu makan macam mana. So it's very very sad, very critical. Walaupun kita semua, saya tahu ada orang bila kata ada orang tolong, kita tak payah susah-susah saya nak tolong. No, sentiasa perlu pertolongan. So pasangan suami isteri ni mereka pun sangat perlu pertolongan. Boleh cek mereka di Facebook, perlukan duit tak cukup sebab nak bagi makan 5-6 ribu orang. Nak masak pun tak cukup. So siapa yang rasa macam nak pergi bercuti ke apa-apa 2 juta ni, pergilah ke Thailand ni, di
di France ni, pergilah tolong orang asap tu, refugee ni. Lebih banyak pahala, lebih berkat hidup daripada pergi hidup masuk orang. Itu je lah. Itu saja. Ada request nak pasal horror sikit kan? Dia request ni kalau boleh horror sikit. Hari ni bercakap juga. Hari ni kalau cakap boleh, dia cuti. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih pihak IBSP atas ruang dan juga sokongan yang berterusan kepada kami dalam isu kemanusiaan. Dan itu saja daripada kami. Apa yang kulihat ini? Mengapa hanya video bunuh sana sini? Di kaca TV, dalam internet, di FB hanya darah dan air.